pihak sekolah dan pihak asrama mewajibkan budak-budak sekolah tu wajib untuk keluar daripada sekolah tu. Warden diorang akan arahkan semua pelajar untuk menurunkan tilam dan tidur di tengah-tengah dom. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal sekolah yang berhantu. Aku tak sure lah dia paling berhantu ke tak, tapi dia antara sekolah yang tertua dekat Malaysia. Dia bukan tertua dekat negeri tu je tau. Dia tertua dekat Malaysia tau geng. So baru-baru ni ada viral pasal seorang akaun TikTok. Dia bincangkan pasal sekolah ni dan katanya ada tarikh-tarikh tertentu yang dibenarkan. Ada tarikh-tarikh tertentu yang terjadi dekat sekolah tu geng. So sebelum aku bincang apa-apa, korang kena tengok dulu video yang viral dekat TikTok ni. Korang kejap, kenapa sekolah wajibkan semua pelajar asrama untuk balik rumah pada 14 hingga 16 Mei setiap tahun dekat sekolah negeri ni korang? Okay geng, so kalau korang dah tengok video tu, korang mesti nak tahu lebih lanjut kan, dia punya details macam mana, apa terjadi dan apa kemungkinan gangguan-gangguan yang berlaku dekat sekolah tu. Okay, so first of all, aku takkan mention mana-mana sekolah sebab kalau aku mention pun korang akan tahu sekolah tu kat mana. Sekolah ini terletak dekat Kuala Kangsar, dekat Perak sana tau geng. So nak dijadikan ceritanya, sekolah ini adalah sekolah tertua, antara sekolah tertua dekat dalam Malaysia, dan bila dikira-kirakan sekolah ini telah dibina 125 tahun yang dahulu. Sekolah ini dibina pada tahun 1897. So korang tolak sendirilah, 2022 tolak 1897. Sekolah ini adalah sekolah budak lelaki. So dalam sekolah ni semua lelaki kecuali form 6. Diorang ada peruntukanlah untuk budak perempuan masuk sekolah ni. So macam biasalah, kalau kita cerita pasal sekolah-sekolah yang tertua dekat negara ni, sekolah ni berkemungkinan adalah daripada dibina oleh antara dua pihak, sama ada Jepun ataupun pihak British. Sebab dua-dua adalah pihak yang telah menjajah kita pada zaman dahulu. Bila kita cerita pasal sekolah ni, sekolah ini dibina oleh seorang lelaki British yang bernama James Charles Hogan pada tahun 1897. So nak dijadikan ceritanya, James Charles Hogan dia bina sekolah ni pada waktu diorang tengah sengit berperang dengan pihak komunis Jepun pada zaman 1897 tu lah. So waktu tu British telah dikalahkan dekat pekan tersebut, dekat Kuala Kangsar tu. Setelah dia kalah, pihak komunis Jepun diorang pun nak merampas balik sekolah ni. Bukan merampas balik lah, diorang nak merampas sekolah ni untuk dijadikan markas. Tetapi pihak British diorang tak nak kalah, diorang tak nak serahkan sekolah yang diorang dah buat jadi markas ni. So pihak komunis Jepun telah meminta James Charles Hogan ni dengan baik, dengan cara baik dia minta sekolah ni lah. Tetapi James Charles Hogan dia berkeras, dia tak nak bagi sekolah ni. Pada akhirnya pihak komunis Jepun terpaksa menggunakan kekerasan untuk menawan markas diorang. Apa yang lagi tragis, di mana anak-anak James Charles Hogan ini telah dibunuh dengan kejam, dan salah seorang daripada anak dia, anak bongsu dia, telah dipancung semasa anak dia tengah main piano geng. Dikatakan bahawa Hogan dan juga isteri dia sempat melarikan diri sewaktu pihak komunis Jepun nak menawan dia punya markas ni, dan kemudian James Charles Hogan dia datang balik untuk mencari anak-anaknya yang telah dibunuh di salah sebuah tangga dekat dalam sekolah tu. Sampai sekarang tak ada seorang pun tahu kat mana mayat anak-anak dia telah ditinggalkan. So apa yang telah terjadi pada tarikh 14 Mei, 15 Mei dan 16 Mei, kenapa pihak sekolah telah mengeluarkan notis kalau jatuhnya tarikh 14 Mei, 15 Mei dengan 16 Mei ni waktu cuti, pihak sekolah dan pihak asrama mewajibkan budak-budak sekolah tu wajib untuk keluar daripada sekolah tu. Kiranya diorang kena balik rumah. Tetapi kalau tarikh ini jatuh pada waktu diorang bersekolah, warden diorang akan arahkan semua pelajar untuk menurunkan tilam dan tidur di tengah-tengah dom ramai-ramai. Kenapa aku cakap turunkan tilam? Nak dijadikan ceritanya, sekolah ni diorang menggunakan katil double decker, katil 2 tingkat. So siapa-siapa yang tidur kat atas, diorang kena turunkan tilam diorang dekat atas dan tidur dekat bawah. Tidur
tidur dekat tengah-tengah dom beramai-ramai. So mesti korang tertanya-tanya, kenapa diorang kena tidur kat tengah-tengah dom? Sebab hantu James Charles Hogan dan isteri dia akan ronda dekat semua bilik, satu-satu bilik, dan diorang akan menjenguk dekat setiap katil tingkat atas. Mesti korang nak tahu kan, kenapa hantu Hogan akan menjenguk dekat tingkat atas? Okay, so berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan, tarikh-tarikh ni lah James Hogan akan datang balik ke kawasan sekolah tu untuk mencari anak-anak yang diorang tinggalkan semasa diorang nak selamatkan diri diorang dulu. Tapi malang sekali anak-anak diorang telah dibunuh oleh pihak komunis Jepun. So sampai sekarang lah terjadi gangguan-gangguan yang keras ini, dan dikatakan Hogan dengan isteri dia akan datang balik kat sekolah tu pada tarikh 14, 15 dan 16 Mei untuk mencari anak-anak diorang. So andai katalah waktu tu diorang terjumpa budak yang iras-iras muka macam anak dia, diorang akan ambil budak tu, geng. Tapi ambil dengan cara macam mana? Wallahualam, kita tak tahu. So mesti korang rasa macam logik ke benda-benda ni macam ni jadi? Mesti benda ni macam dongeng kan? Logik ke kalau pihak sekolah dan warden-warden diorang mengarahkan dan mengeluarkan arahan untuk diorang berjaga-jaga kalau benda tu benda yang direka-reka? Diorang perlu berjaga-jaga pada tarikh yang aku sebut tadi. Pada tarikh 14, 15 dan 16 Mei tu, lepas pukul 10 malam, para pelajar tidak akan keluar daripada bilik diorang tau. Kalau waktu tu waktu sekolah, segala aktiviti macam prep ataupun tuition ataupun bilik TV akan dibatalkan serta-merta sebab benda-benda ni tau, geng. Waktu ni jugalah korang akan nampak sekolah yang budak lelaki, selalunya sekolah budak lelaki akan macam bising gila kan. Tapi waktu ni lah satu-satunya sekolah ni akan sangat-sangat lengang, budak-budak dia akan sangat-sangat behave, dan bila pukul 10 malam, kawasan koridor dekat asrama diorang akan jadi sangat-sangat lengang. Sebab setiap tahun benda ni akan terjadi tau, geng. Korang mesti nak tahu kan, apa antara gangguan yang telah terjadi dekat sekolah tersebut pada tarikh-tarikh tertentu tu. Antaranya, diorang kata diorang pernah dengar ada macam sekumpulan orang Inggeris, orang putih sedang bersembang dekat dalam bilik prep diorang tau. And then ada sesetengah diorang pula pernah dengar pada tarikh-tarikh itu diorang dengar bunyi sekumpulan orang sedang berkawat. Ada juga yang dengar bunyi orang tengah main piano. Bunyi, aku tak tahulah orang apa, tapi bunyi orang tengah main piano, dan diorang syak yang bunyi tu adalah bunyi yang anak Hogan tadi, anak James Charles Hogan ni yang main sebelum dia kena pancung. So gangguan yang paling keras yang dikatakan dah telah terjadi dekat sekolah tu pada tarikh itu adalah di mana ada sesetengah student dia pernah nampak yang bayangan James Charles Hogan dengan isteri dia sedang berlega-lega dekat kawasan asrama tu, geng. So hati-hatilah siapa-siapa yang sekolah dekat situ. Banyak gila lah gangguan yang telah terjadi dekat sekolah tu. Macam diorang selalu dengar orang menjerit, buka tutup pintu dengan sendiri. Lepas tu ada juga nampak bayangan diri dia sendiri dekat dalam toilet tau, geng. So banyak gila gangguan yang telah terjadi dekat sekolah tu, geng. So itu antara pengalaman yang telah di-share daripada sesetengah student dekat sekolah tu. So apa yang korang rasakan? Adakah sekolah korang sekeras sekolah ni? Ataupun sekolah korang lagi keras daripada sekolah yang aku cerita tadi? Tinggalkan pengalaman korang dekat bawah, aku nak baca sorang-sorang. Dan adakah korang sekolah kat sini ataupun korang pernah pergi sekolah kat sini? Tinggalkan komen korang juga, aku nak baca, okay? So kalau korang ada suggestion untuk aku ceritakan mana lagi sekolah-sekolah berhantu dekat Malaysia ni, sila suggest dekat bawah. So macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye!